Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini saya ada baca satu artikel yang cukup menarik perhatian saya, yang cukup menyentuh hati saya, yaitu satu khutbah di masjid Menara 118 di Kuala Lumpur baru-baru ini, yang berkenaan dengan orang yang tidak bayar hutang. Orang yang tidak bayar hutang. Tiba-tiba bukan tiba-tiba, tapi waktu itu saya terfikir, siapa yang mungkin terasa dengan khutbah ni ya? Sebab khutbah itu cukup baik. Saya fikir seluruh dunia, saya fikir seluruh orang Malaysia mesti mendengar khutbah itu supaya sadar bahawa betul hutang mesti dibayar. Sebab menurut khutbah itu, kalau saya tidak silap, kalau saya silap tolong betulkan. Menurut khutbah itu, orang yang sengaja dan tidak berniat untuk membayar hutang, rohnya tergantung. Tak boleh masuk surga lah kot. Tiba-tiba saya baca pula satu artikel yang baru saja keluar sebentar tadi. Yang baru saya baca sebentar tadi sebenarnya. Tapi artikel ini sudah lama, 12 Januari lagi. Dusuki masih hilangkan diri, tak bayar lagi hutang RM23,000. Macam mana ulama-ulama ini boleh kata diri ulama, tapi hilang diri, tak bayar hutang RM23,000 pula tu. Tak ada duit kah bayar? Ingat lagi saya apabila adalah seorang tu kereta rosak, lepas tu minta derma. Minta derma RM5 ke RM1 ke apa, tapi tak pastilah berapa sudah, saya lupa sudah. Tapi minta derma kepada orang ramai untuk baiki kereta. Lemak. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, iaitu Ahmad Dusuki Abdurrani, seolah-olah telah menghilangkan diri apabila masih belum melangsaikan hutangnya sebanyak RM23,000 Malaysia kepada Senator Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah, yang biarpun sudah 4 bulan dituntut untuk berbuat demikian. Sudah 4 bulan tak bayar-bayar. Hang pi mana? Hang pi mana? Janganlah sibuk-sibuk saja, jalan sana, jalan sini, ceramah sana, ceramah sini. Ingatlah bahawa benda tu perlu dibayar. Nanti tiba-tiba salah seorang meninggal dunia, jawablah rohmu. Hutang RM23,000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dusuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji. Sudahlah fitnah, tak bayar hutang. Dosa, fitnah, dosa besar. Hutang pun tak tahulah dosa besar atau tidak, tapi dosa di atas dosa. Hebat sungguh. Jadi saya fikir Ahmad Dusuki perlu menerangkan dia pergi mana, dia kenapa belum bayar. Barulah orang tahu bahawa orang-orang ulama PAS membayar hutang. Janganlah buat malu PAS pula. Kan, saya percaya orang-orang PAS baik-baik membayar hutang. Saya percaya orang PAS tak akan lari daripada hutang. Sebab itulah yang salah seorang ulama dalam PAS kata mesti bayar hutang. Jangan sampai orang di luar PAS kata orang PAS ni cakap tak serupa bikin. Bayaran itu merangkumi kos RM11,000 di Mahkamah Session, RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata, disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang, selepas surat amaran diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dusuki disita. Aset Dusuki pula bakal disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dusuki selepas dia beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam. Sedangkan tarikh pertemuan sudah pun dipersetujui lebih awal lagi.
Sampai saat ini, kata Mujahid, saya punya peguam tidak dapat lagi bagi dekat dia secara serahan tangan. Dah berapa kali buat temu janji. Dusuki kata dia akan ada untuk terima, tapi bila pergi ke lokasi dijanjikan, dia tiada. Bila dia tak terima, nak sita barang dia pun tak boleh, sebab dia kena terima melalui serahan tangan. Tak banyak pun 23,000 itu, tapi nak ajar dia tu, dia duk mengajar orang hutang ini akan tergantung kalau mati. Jadi saya nak ajar dia lah. Kalau tu hutang aku, hutang tu bukan aku minta, mahkamah yang suruh bayar, katanya ketika ditemu bual Harapan Daily semalam. Beliau berkata demikian ketika ditanya perkembangan saman fitnah di antara beliau dan Ahmad Dusuki. Ahmad Dusuki sebelum ini memfailkan saman ekoran Ciapan Mujahid pada 22 November 2020 berbunyi, seorang ustaz berdusta berpuluh ribu jadi mangsa, berlagak tahu segalanya, akhirnya telan api fitnah dan dalam perut dia sendiri. Hingga kini tak pernah talik balik pendustaannya. Allahu musta'an, katanya. Pada 14 September 2020, Mahkamah Session menolak saman fitnah difailkan Ahmad Dusuki dengan kos 11,000. Selepas mendapati Ciapan X Mujahid tidak berbentuk fitnah kerana semasa perbicaraan terbukti bahawa aset TH tidak dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki kemudian membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi sebelum Mahkamah Tinggi juga menolak rayuannya untuk mencabar keputusan Mahkamah Session. Beliau diperintah untuk membayar kos sebanyak RM7,000 Malaysia. Pada 29 Ogos tahun lalu, Ahmad Dusuki telah menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Tinggi. Beliau diarah membayar kos sebanyak RM5,000. Kes di antara Ahmad Dusuki dengan Mujahid sudah selesai sejak 29 Ogos lalu. Namun penceramah PAS itu dilihat terus-menerus menambah ketegangan apabila menjajah fitnah berkaitan tabung haji. Aduh, tak habis-habis. Mujahid sebelum ini sudah mengeluarkan kenyataan agar Ahmad Dusuki berhenti daripada menjajah fitnah dan menghormati keputusan mahkamah bahawa aset TH tidak pernah dijual kepada orang bukan Islam. Kedegilan ahli PAS itu yang berterusan memfitnah bekas ahli Parlimen Parit Buntar itu menyebabkan saman RM1 juta Malaysia kemudian telah difailkan kepada Ahmad Dusuki. Pemerhatian daripada Harapan Daily, bagaimanapun mendapati penceramah itu tidak lagi mengeluarkan kenyataan memfitnah selepas Mujahid menghantar surat LOD kepadanya. Tindakan yang paling memalukan terhadap Dusuki. Sementara itu Mujahid berkata, pihaknya terpaksa mengambil langkah yang bakal memalukan Ahmad Dusuki, iaitu dengan mendapatkan perintah dari hakim untuk memanggil Ahmad Dusuki ke mahkamah supaya melangsaikan hutang berjumlah RM23,000 itu. Kata beliau, hakim telah pun memanggil Ahmad Dusuki untuk hadir ke mahkamah pada 10 Julai, iaitu kemarin, 10 Januari kemarin ketika berita ini diterbitkan. Namun peguam Ahmad Dusuki pula tidak hadir. Jadi katanya langkah terakhir ini paling malulah kalau dah ada surat suruh bayar tapi kamu tak bayar, kamu dipanggil hakim untuk itu saja. Bukan dipanggil untuk tengok kes itu balik. Hakim panggil untuk tanya kenapa tak bayar. Hakim akan tetapkan tempoh terakhir untuk dia bayar, katanya. Jadi katanya lagi semalam sepatutnya dia hadir ke mahkamah, tapi kali ini bukan dia tak hadir. Tapi kali ini peguam dia pula tak hadir. Bagi surat dekat hakim kena pergi hospital. Kemudian hakim tetapkan pada 9 Februari. Panggil dan minta selesaikan hutang itu di hadapan hakim. Hakim akan beri masa. Kalau tak bayar juga, dia mengingkari perintah lagi, katanya lagi. Berita ini daripada Harapan Daily, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.